Assalamualaikum. Hello guys. Anda bersama dengan saya Siti Wani di rancangan YouTube XM Malaysia. Baiklah, untuk hari ini kita akan pergi kepada satu topik iaitu kepentingan pengurusan kewangan dalam dagangan anda. Jadi, sudahkah anda bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan ya. Jadi pertama sekali, apakah itu pengurusan kewangan ya? Pengurusan kewangan ni adalah elemen yang sangat penting ya dalam dagangan yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Jadi dagangan ni merupakan pelaburan yang dalam pelaburan kita sudah tahu tentulah mempunyai risiko ya. Jadi sebesar mana modal, pedagang akan cuba mengurangkan risiko yang bakal dialami. Jadi pemahaman yang betul tentang pengendalian risiko merupakan kunci kejayaan untuk anda mendapat keuntungan yang konsisten dalam jangka masa yang panjang. Jadi kebanyakan pedagang yang baru, kita katakan newbie ya, mencuburi bidang pelaburan ini, selalunya mereka akan mengalami kerugian yang teruk. Okay, boleh dikategorikan sebagai margin call ataupun NC disebabkan tidak menekankan ya kepentingan pengurusan kewangan. Okey, apa yang lebih menyedihkan lagi ya, segelintir pedagang tersebut tidak tahu untuk menguruskan kewangan mereka dengan cara yang betul. Alright. Jadi di sini ya saya akan memberikan penerangan iaitu ada 3 elemen yang terkandung di dalam pengurusan kewangan. Okey, yang pertama adalah risiko bagi setiap dagangan. Yang kedua adalah lot dagangan iaitu saiz posisi dan ketiga risiko ataupun nisbah ganjaran. Okey, yang lebih familiar lagi kita tahu adalah risk and reward. Alright. Okey, saya akan pergi kepada yang pertama iaitu risiko setiap dagangan. Okey, risiko ini ya diukur dengan nilai wang yang biasanya ditentukan dalam peratusan dari modal ataupun baki akaun pedagang. Okey. Contoh saya berikan di sini. Pedagang belum membuka posisi dan baki dalam akaun masih mempunyai 100 USD. Jadi risiko setiap kali membuka posisi adalah jumlah kerugian yang kita tentukan dalam membuka sebuah posisi dagangan melalui modal pedagang. Okey, paling penting gunakanlah. Okey, jadi gunakan dana lebihan yang tidak digunakan untuk berdagang. Okey, dilarang ya sama sekali anda menggunakan dana untuk kegunaan harian dalam berdagang. Okey, andaikan dana tersebut adalah dana lebihan yang anda dah rancang ya untuk menggunakan di dalam dagangan. Jadi emosi pedagang ya saya lihat selalunya akan terganggu kerana pedagang telah meletakkan satu risiko untuk kehilangan dana. Okey, sebagai contohnya di sini ya iaitu para pedagang profesional ya yang pendapatan hanya dari pasaran iaitu melalui saham, forex dan lain-lain ya, jarang mengambil risiko lebih dari 3% dari modal mereka. Jadi pedagang yang berpengalaman ini mereka mencadangkan risiko adalah 3% sehingga 5% dari modal anda. Okey, yang kedua iaitu lot dagangan, saiz, posisi ya. Dalam kita belajar menguruskan kewangan, okey, di sini kita perlu tahu besar ukuran lot juga disebut sebagai volume. Okey, pedagang ini lebih biasa dengan sebutan volume. Jadi cara kita nak menentukan volume berdasarkan risiko tersebut dengan saiz posisi. Okey. Sebagai contoh ya, jika pedagang mempunyai USD 1,000, jadi risiko yang ditetapkan untuk membuka sesuatu posisi adalah 4%, maka besar risiko, okey, kita ambil kiraannya adalah USD 1,000 dikali dengan 4%. Okey, ini adalah bersamaan dengan USD 40. Okey, jadi pedagang yang modalnya lebih besar, okey, lebih banyak modalnya. Jadi volume juga lebih besar walaupun stop loss ya, risiko dalam pips keduanya adalah sama. Jadi justru itu dalam pengurusan kewangan ni besar risiko setiap posisi biasanya dinilaikan dengan nilai wang ya, bukan pips. Okey.
Yang ketiga iaitu risiko ataupun nisbah ganjaran yang kita kenali sebagai risk and reward. Okey, ini adalah perbandingan antara besarnya risiko, iaitu kita katakan stop loss, dan juga ambil untung, itu ganjaran yang pedagang tetapkan. Okey. Dalam slide yang berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana pedagang dapat menentukan dengan nilai ukuran lot, iaitu langkah yang berikutnya adalah menetapkan ambil untung, dibandingkan dengan risiko yang telah pedagang tetapkan sebelum ini. Sebagai contoh, pedagang yang berpengalaman mereka mencadangkan risiko ataupun nisbah ganjaran adalah 1:2, iaitu stop loss 30 pips dan TP iaitu take profit ataupun ambil untung pedagang adalah 60 pips. Okey, di sini semakin nisbah besar nisbah digunakan akan semakin baik untuk memperolehi keuntungan. Jika pedagang menetapkan risiko ataupun nisbah ganjaran dengan konsisten dalam masa yang agak panjang, pedagang akan mendapat keuntungan yang lebih baik. Okey. Jadi perkara yang perlu pedagang beri perhatian untuk membantu dalam pengurusan kewangan yang baik, iaitu salah satu adalah kawalan emosi. Okey. Jadi kedua-dua benda ini selalu berkait rapat Contoh saya berikan di sini, sekiranya pedagang tidak memahami pengurusan kewangan sehingga kerugian setiap kali anda membuka posisi dagangan, jadi amatlah sukar untuk kita mengawal emosi di dalam pasaran. Sebaliknya, jika kita memahami pengurusan kewangan dengan baik, emosi akan terkawal dengan sendirinya. Jadi, pedagang yang berjaya, anda mahu menjadi pedagang yang berjaya, perlulah mengawal dana dengan menggunakan pengurusan kewangan yang efektif dan tidak beremosi semasa melakukan dagangan. Okey. Faktor yang penting dalam kawalan emosi ini, iaitu ada dua, kesabaran dan disiplin yang tinggi. Jadi, anda perlu terapkan dua elemen ini, iaitu kesabaran dan disiplin yang tinggi untuk anda konsisten menjadi pedagang yang berjaya. Bagaimanakah kita untuk menguasai pengurusan kewangan? Dengan strategi dagangan yang betul. Sekiranya pedagang tidak mahir dalam strategi dagangan yang baik, di mana anda pula kurang pengurusan kewangan, hasilnya pastilah tidak memuaskan Jadi strategi dagangan dan pengurusan kewangan merupakan elemen utama dalam dagangan anda Pengurusan kewangan kita ni akan selari jika kita mahir dan juga yakin pada strategi dagangan yang digunakan. Oleh itu pedagang dikatakan mampu juga menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam jangka masa yang panjang. Kita lihat kepada strategi dagangan yang baik. Strategi dagangan yang baik ini adalah mempunyai satu teknik yang bersesuaian dengan dagangan anda. Teknik tersebut perlu digunakan secara konsisten di dalam dagangan anda. Di sini ada 4 langkah mudah yang boleh anda ambil sebagai contoh, iaitu strategi dagangan dalam anda sebelum anda membuat sebarang dagangan. Kita ada 4 step. Yang pertama adalah anda lihat kepada trend, sama ada uptrend ataupun downtrend. Kemudian anda tandakan support and resistance yang berdekatan dengan harga semasa. Seterusnya anda pastikan nilai MFI, iaitu indikator money flow index berada dalam jumlah 0.00 ataupun 100. Dan keempat, barulah anda bersedia untuk membuka posisi beli ataupun jual Jadi di sini saya menunjukkan satu gambar rajah contoh bagaimana untuk anda membuat pengurusan kewangan yang baik. Di sini kita dapat lihat sebagai contoh, kita ambil sekiranya modal anda adalah USD 10 sehingga USD 100. Jadi lot dagangan yang dibenarkan adalah 0.01 dengan satu entry sahaja. Jadi kalau boleh untuk menjadi pedagang yang baik, anda harus mengikut contoh pengurusan kewangan seperti gambar rajah yang disediakan Jadi itu saja
tentang topik kita pada hari ini iaitu pengurusan kewangan yang perlu semua pedagang ikuti ya bagi anda mencapai profit yang konsisten. Jadi seperti biasa, semoga kita semua sukses dan terima kasih atas sokongan anda. Bye guys. Assalamualaikum.